Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali di Anim Kitchen. Okey, resepi yang saya nak sharekan hari ini ialah sambal sotong orang bujang. Okey, khas untuk orang bujang lah ya, sebab mereka ni suka masak makan sambal sotong tapi was-was nak masak. Okey, mudah saja ya. Yang bujang-bujang tu yang dah berkahwin pun boleh juga belajar. Okey, mari kita lihat. Okey, di sini saya dah asingkan ya antara bahagian badan sotong ya dan juga bahagian kepala sotong. Okey, lebih kurang 1 kilo sotong segar yang telah saya potong dan saya cuci bersih. Ada juga yang di antara kita yang buang sampai putih lah ya, maknanya kulit lapisan di luar sotong tu ada yang di antara kita yang buang. Tapi saya tak pernah buang sebab arwah ibu saya kata kalau buang tu yang hilang manis sotong. Allahualam lah. Jadi memang arwah ibu saya kalau saya buang kulit nipis di luar tu memang dia marah. Dia tak suka tengok sotong tu putih aja kan. Dia kata ni sotong ke apa. Okey, jadi saya tak buang lah lapisan kulit luar sotong. Hanya kita potong, kita bersihkan saja dan kita asingkan kepalanya, kita bersihkan semualah. Okey, selain daripada sotong, kita perlukan bahan untuk buat sambal dia ya. Okey, kalau nak guna cili kisar pun boleh. Kalau cili kisar antara 4 atau 5 sudu cili kisar yang kita dah blend lah, cili yang kita dah blend bersedia ada. Okey, tapi di sini saya terus gunakan cili kering lebih kurang antara 5 ke 7 tangkai. Ikutlah, ada yang suka sambal banyak, letaklah lebih sikit ya. Okey, antara 5 hingga 7 tangkai cili kering, 5 ulas bawang putih, 5 ulas bawang merah dan sedikit belacan. Okey, sebiji bawang besar yang dihiris halus sebagai menumis dan juga sebiji bawang besar yang dipotong bulat-bulat sebagai hiasan ya. Okey, sedikit air asam jawa, gula perang sedikit dan juga garam sedikit ya, dan juga minyak lah ya untuk menumis. Okey, nanti saya akan blend dahulu bahan-bahan ini ya, cili, bawang merah, bawang putih dan belacan. Saya blend dahulu atau saya kisar dahulu ya. Okey. Okey. Bahan yang dikisar telah pun siap, iaitu cili kering, bawang merah, bawang putih dan sedikit belacan telah pun saya kisar ya. Okey, sekarang tiba masa untuk kita memasak pula. Okey, kita masukkan dulu bawang yang dihiris halus untuk sebagai bahan menumis. Okey, kita masukkan dulu bawang ini dan biarkan sehingga naik bau. Okey, kita tunggu sebentar ya. Okey, nampaknya bawang kita dah garing dan naik bau. Kita masukkan cili kisar kita. Okey, kita masukkan semua ya. Okey, kita biarkan cili ni masak dan garing ya sehingga pecah minyak. Betul-betul masak cilinya ya. Okey, kita tunggu sebentar sehingga cili ni betul-betul garing dan pecah minyak. Baik, nampaknya cili kita dah benar-benar garing. Nampak tu, pecah minyak kan? Warna dia pun dah berubah agak gelap sedikit ya. Maksudnya cili tu dah garing dan benar-benar masak ya. Okey, barulah kita masukkan perahan air asam jawa ya, secukupnya. Okey, kita kacau lagi. Okey, kita masukkan sedikit air dalam kita punya blender. Kocak-kocak, sayang jangan buang ya. Okey, kita masukkan juga air ni. Okey, kita masak lagi sehingga sambal ini kering sekali lagi. Okey, kita tunggu sebentar. Okey, nampaknya sambal kita
sudah pun masak buat kali kedua. Itulah tipsnya untuk sambal kita rasa lebih sedap. Ya, kita masak 2 kali lah. Maksudnya tadi dah garing sekali. Kemudian ni kita garingkan lagi sekali. 2 kali garing ya, 2 kali masak sambal kita. Dan barulah kita masukkan garam secukup rasa. Kita masukkan juga gula secukup rasa. Dan kita masukkan dulu bahagian kepala sotong. Ya, kita masukkan dulu bahagian kepala sotong. Kenapa dia asing? Sebenarnya nak campur pun boleh. Tapi mengikut arwah mak saya, dia kata kepala sotong ni dia lambat sikit masak. Jadi kita asingkan bahagian badan dan kita masak dulu bahagian kepala sotong ni, ya. Okey, kita masak dahulu sekejap, kemudian baru kita masukkan bahagian badan sotong. Okey, kita tunggu dalam 1 atau 2 minit je. Okey, kita boleh nampak ya, kepala sotong bahagian kepala pun dah masak. Barulah kita masukkan bahagian badan sotong. Okey, bahagian badan sotong ni tak perlu lama sangat sebab petuanya kalau kita masak sotong terlalu lama, dia akan macam dia liat. Dia tak lembut. So kita tak perlu lama sangat masak badan dia sebab kepala dia tadi yang mengandungi banyak air tu kita dah masak awal, ya. Jadi kalau sambal sotong terlalu banyak air, dia dah tak jadi sambal. Dia jadi masak asam pedas pula. Okey, jadi kita masak dalam 1-2 minit je bahagian badan ni, ya. Okey, kita tunggu sebentar. Okey, seterusnya barulah kita masukkan bawang potong bulat-bulat tadi, ya. Ini sebagai hiasan sajalah. Kalau yang tak suka tu, tak nak letak pun boleh je, ya. Tapi kalau letak bawang banyak sebenarnya dalam masakan kita ni, masakan kita lebih sedap, ya, lebih manis. Okey, so kita tak perlu lama sangat selepas taruh bawang ni, kita boleh padamkan api, ya. Dah boleh masak dah bawang tu dengan kepanasan api, kepanasan dalam kuali ni. So tak perlu lama dah boleh tutup terus apinya, ya. Okey. Baik, jadi kita dah boleh hidangkanlah sambal sotong orang bujang kita ni. Okey, sambal sotong orang bujang telah pun siap terhidang. Apa lagi? Jom kita menjamu selera. Okey, bolehlah cuba ya orang-orang bujang, orang yang dah pun berkahwin, bolehlah mencubanya ya. Inilah rupa sambal sotong saya, iaitu sambal sotong orang bujang dari Anim Kitchen.